inspirasi, inforia, Islam, semuanya di IKIM. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Baginda menjawab, salat pada waktunya. Abdullah berkata lagi, kemudian apakah lagi? Baginda menjawab, berbakti kepada kedua orang tuamu. Abdullah bertanya lagi, kemudian apakah lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Riwayat Al-Bukhari. Kuis inspirasi kembali lagi. Hadiah wang tunai hampir RM10,000 menanti anda. Caranya mudah saja. Tunggu isyarat memanggil, menerusi slot warna pagi dan destinasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 Februari hingga 17 Mac 2023. Jadi pemanggil terpantas dan jawab soalan untuk menang wang tunai RM150. Ganjaran hadiah akan digandakan untuk slot seterusnya jika tiada pemenang. Jangan tunggu lagi. Jadi pemenang bertuah kuis inspirasi hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari www.ikim.my. Ikuti perkembangan-perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi inforia Islami. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikir bin Malik bin An-Nadir bin
Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Penyelidikan merupakan satu bahagian penting dalam proses pembentukan ilmu pengetahuan baharu. Namun, penyelidikan yang dilakukan tanpa menerapkan nilai-nilai etika menimbulkan banyak isu dan masalah. Apakah perspektif Islam terhadap etika penyelidikan? Siapakah pihak yang berkepentingan dalam ekosistem penyelidikan? Apakah bentuk-bentuk pelanggaran etika yang sering berlaku? Apakah pula etika yang perlu dijaga dalam aktiviti-aktiviti penyelidikan seperti pengumpulan dan analisis data serta penerbitan hasil? Bagaimanakah etika penyelidikan berteraskan Islam dapat dibudayakan? Jika anda seorang penyelidik atau pelajar pasca siswazah dan ingin mendapatkan jawapan kepada soalan-soalan tersebut, daftarkan diri anda untuk Bengkel Islam dan Amalan Penyelidikan Beretika Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM pada 14 hingga 15 Februari 2023. Untuk pendaftaran, hubungi unit program dan latihan 03 6204 6320 atau 322. Layari www.ikim.gov.my untuk keterangan lanjut. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Ekspresi di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Waktu ini kita bersama menerusi rancangan Kemuliaan Al-Mustafa dan Alhamdulillah untuk minggu ini bersama yang kita tak lain tak bukan. Sekali lagi kami bawakan kepada anda, kita ada Habib Najmuddin Othman Al-Khirid untuk bersama dengan rakan-rakan pendengar. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Habib untuk sekali lagi perkongsian kita pada hari ini. Kita nak cerita tentang fiqh, akhlak dan muamalat. Kalau minggu lepas kita cerita tentang sedikitlah mukadimah, kenapa pentingnya untuk kita faham tentang akhlak itu sendiri dan bagaimana akhlak itu menggilap sifat ataupun diri seseorang menjadi orang yang lebih hebat lagi. Dan Masya Allah kali ini Habib akan bawakan kita tentang Menyebarkan salam untuk perkongsian kita pada kali ini. Silakan Habib, apa pentingnya menyebarkan salam dan bagaimana sebenarnya dikatakan sebagai akhlak itu dengan menyebarkan salam? Silakan Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma ba'du. Terima kasih Yati kepada para pendengar juga IKIM dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita dapat untuk bersama dalam menyebut tentang kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Mustafa sallallahu alaihi wasallam ni. Dan apabila kita sebut apa dia kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling pertama sekali kita nak cerita tentang Nabi kita Muhammad SAW ni orang yang suka menyebarkan salam. Pembuktinya dalam banyak dalil disebutkan oleh para sahabat, Nabi SAW ni kalau jumpa kami, dialah yang akan mulakan salam. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Dia begini sebenarnya bukanlah satu yang kita kata memulakan salam. Saya boleh mulakan salam, saya boleh untuk beri salam, betul. Tapi dalam situasi yang kita sebut itu, kita boleh nyatakan boleh. Tapi dalam situasi sebenar, boleh ke tak boleh? Contoh ya, satu senario. Kita bos, kita ada pangkat tinggi, kita jumpa dengan orang kerja kita atau orang bawah. Sekarang ni, nak beri salam tu senang ke susah? Soalan dia. Kalau dia ada ego, kalau dia rasa saya bos, takkan saya nak beri salam. Patutnya dia yang beri salam. Kena beri salam, hormat kat saya, respect saya. So tengok, kita dah ada halangan nak bagi salam dah. Sebenarnya salam tu siapa pun boleh bagi. Patutnya kita kata tak apalah, saya lah sampaikan salam dulu. Tapi dia rasa dia lebih mulia dan orang kena, kita panggil say hello dululah. Kalau dalam English kata say hello lah, dia lah kena tegur saya sebab saya ni bos. So itulah yang kita tengok akan berlaku, walaupun secara zahir kita nampak mudah, tapi dalam situasi itu dia boleh benda tu jadi susah untuk seseorang. Rasa macam awkward, macam pelik. Jadi yang peliknya ialah kerana Rasulullah itu adalah yang paling mulia. Dia bukan mulia di kalangan sahabat atau orang Islam. Dia mulia di sisi Allah.
paling mulia sekali. Tapi setiap kali jumpa kami, kata para sahabat, Rasulullah akan mulakan beri salam. Jadi maknanya siapa yang menyebarkan salam, yang beri salam dulu itu adalah yang paling mulia. Dan dikuatkan lagi kata Nabi, di antara dua orang yang bertemu, yang paling mulia di kalangan di antara keduanya adalah yang mula-mula memberi salam. Masya Allah. Jadi kalau kita pegang itu, kita faham lah, mudahlah aku nak beri salam. Jadi aku tak ada kata nak fikir kenapa aku nak kena mula salam. Kenapa pula aku orang yang berpangkat ni nak bagi salam kat bawah ni jadi susah sangat. Rupanya aku ni kalau mulia, aku kena bagi salam dulu. So itu yang saya kata, macam mana kita nak didik diri kita supaya kita nak memecahkan daripada halangan-halangan yang kadang-kadang tu sengaja dibina untuk memberatkan kita untuk berakhlak ataupun kita bermuamalah dengan baik kepada orang. Yalah, dengan kita panggil tadilah egonya, dengan pandangan-pandangan yang kita kata aku hebat, aku tu. So dengan pernyataan yang jelas daripada Nabi, di antara dua orang yang bertemu tu yang paling mulia adalah orang yang beri salam. Maknanya aku kalau aku rasa aku mulia, aku sepatutnya kena beri salam. Patutnya ada pemikiran tu kan Nabi. Jadi itu yang kita nak letakkan kepada para pendengar ni, kita semua. Kita kena letak tu, aku nak jadi orang lebih mulia dan antara kedua tu. Tak kisahlah aku ni siapa pun, bawah ke atas ke, kaya miskin ke, darjat apa ke. Tapi kerana aku nak tinggi darjat di sisi Allah, aku nak beri salam dulu. Macam itulah. Betul Rasulullah bagi salam dulu. Sampai kata sahabat kami kadang-kadang tu macam frust pula. Jumpa rasa nak bagi salam, tiba-tiba Nabi cepat betul Nabi bagi salam. Sampai begitu sekali hebatnya kita kata akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Sebab rupanya salam ni mempunyai satu kesan yang cukup besar. Walaupun kita anggap alah bagi salam je kot, tapi rupanya dia satu memberi kesan kepada iman. Dan iman itu adalah melayakkan seseorang untuk masuk syurga. Jadi Nabi kata dalam hadis, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu tak boleh masuk syurga sehinggalah kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kamu itu belum lagi dapat dikatakan beriman sehinggalah kamu saling kasih mengasihi. Kemudian Nabi kata, awala adullukum ala syai'in idza fa'altum atau idza fa'altumuhu tahabbtum. Nak tak aku tunjukkan kamu satu cara yang kalau kamu buat, maka kamu akan timbul kasih sayang di antara kamu. Kerana kasih sayang tu untuk apa? Itu tanda iman. Dan iman tu layakkan kita ke syurga. So dia punya relate tu sangat penting. Masya Allah. So nak tak? Nabi bagi solution. Dia kata, maknanya kalau lah mahabbah ini atau kasih sayang ni penting kerana dia adalah tanda iman dan iman tu melayakkan ke syurga. Aku nak bagi tahu, aku nak tunjukkan kamu cara dia. Macam mana kamu nak bina kasih sayang ni? Dia tanya sahabat, buat satu pertanyaan. Nabi begitulah, Nabi kalau dia dakwah, Nabi nak bagi tahu satu, Nabi ada macam-macam metod dan uslub Dan ini menarik. Ada kadang-kadang Nabi buat soalan, ada kadang-kadang Nabi buat cerita, ada kadang-kadang Nabi sampaikan terus. Jadi indah kita tengok dakwah Nabi. Pelbagai. Jadi Nabi tanya. Jadi sahabat kata, nak tahu yang soal apa tu? Excited lah sahabat dengar macam tu kan. Jadi dia kata, afsyus salam bainakum. Kata Nabi, sebarkan salam di antara kamu. Rupanya salam ni dia akan mendatangkan kasih sayang. Mungkin kita anggap tu benda biasa, tapi sebenarnya tak. Salam tu dia masuk ke dalam hati. Dan dia akan menumbuhkan bibit-bibit kasih. Dan saya agak kita panggil malu kalau kita cerita kita orang Islam yang memang kita tahu kita ada satu salam yang cukup mulia, kan, kalimat ucapan yang cukup mulia tu, tapi kita kurang untuk nak sampaikan. Tapi kita minta maaf, kita jumpa orang bukan Islam, kadang-kadang kita pergi ke luar negara saya akan jumpa orang tu, hello, hi, dia mereka amalkan tu, morning. Kenapa Kadang-kadang kita yang segan, kita pun kita yang mulakan kat dia. Yes, sebab kita dah tengok dia punya budaya dia. So, kenapa kita orang Islam tidak budayakan salam ni, sedangkan dia adalah satu yang cukup besar dan hebat, khususnya dalam membina ukhuwah dan mahabbah di antara satu dengan yang lain. Jadi itu yang kita hari ni nak ajak kepada para pendengar ni, supaya kita mulakan kita kata untuk menyebarkan salam ni, kan, kerana salam ni bukan hanya sekadar, kita tahulah salam ni doa kan, kita doakan kesejahteraan, tapi salam ni sebenarnya adalah zikrullah. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW dalam oleh Imam Bukhari dalam Adab Mufrad, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan,
Inna salam ismun min asma'illah. Sesungguhnya as-salam yang kita sebut tu adalah salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wada'ahu Allahu fil ardi fa'afshus salam bainakum. Ya Allah telah pun letakkan namanya itu di atas muka bumi ini, maka hendaklah kamu sebarkan salam, kata Rasulullah SAW. Bermakna kalau begitulah maksud dia, bahawa kita ni apabila kita banyak bagi salam, sebenarnya kita sedang mengingati Allah, berzikir kepada Allah dan menyebut nama Allah SWT. Oh, hebat. Sebenarnya kita sedang sebut nama Allah SWT, iaitu namanya iaitu As-Salam disebutkan. Jadi sebab kerana apabila kita selalu untuk menyebut nama Allah SWT, kita pun berzikir kepada Allah SWT, kan Allah kata fadhkuruni adhkurukum. Ingatlah kepada aku, zikirlah kepada aku akan ingat kepada kamu. So, kita bagi salam ke orang, kita ingat orang tu, kita tu, tapi sebenarnya kita juga sedang mengingati Allah. Dan Allah akan ingat kita. Mana ingatan Allah kepada kita adalah dia punya rahmat, dia punya perlindungan, dia punya kasih sayang. Allah. Jadi kita kena tengok itu. Oh, untungnya aku kalau bagi salam ke orang ni kan, aku dapat itu. Kita rasa macam dengan manusia je, tapi bukan jadi, sebenarnya Habib ya. Masya Allah. Jadi kita nak ajak pendengar faham yang tu supaya kita pun ada termotivasi, dan hari ni kita dah boleh mula dah, insya-Allah. Jumpa je. Assalamualaikum. Masya-Allah. Jangan para sahabat lebih kita panggil lebih pelik lagi. Sebab apabila Nabi sebut tu semua tentang salam ni, mereka punya, kita tahulah sifat sahabat kan, mereka ni kalau benda yang baik ni mereka belum lumbur, dan bahkan kadang-kadang tu mereka buat tu sungguh-sungguh. Jadi kalau dua orang berjalan kan, contohnya berjalan sembang lah, jumpa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jalan sampai jalan sembang kan, oh tadi kita ni lepas tu tiba-tiba depan tu ada pokok contohnya kan, dia pun seorang pergi kanan, seorang pergi kiri, sebab nak elak pokok tu kan, nak langgar kan. Tapi lepas pokok dia, Assalamualaikum balik. Masya Allah. Jadi macam mana bertemu bersama sebab dia tadi pesah sekejap, jumpa balik mesti Assalamualaikum. Masya Allah. So bagi dia, itulah dia permulaan dalam pertemuan tu. Sebab dia pegang betul kemuliaan salam tu dan keutamaan salam tu. Jadi saya yang lebih sedih kalau contohnya atau institusi agama, baik itu jabatan agama, saya tak kata jabatan agama ni bukan jabatan agama, maksudnya kalau lah sekiranya ada jabatan agama, lepas tu ada institusi Islam, ada yang kita selalu letakkan madrasah, tahfiz, ada image Islam dekat situ, tapi dalam tu tak ada salam tu, kurang disampaikan. Jadi pelik juga kalau berlaku macam tu. Jadi kita tak nak lah macam tu. Lepas tu kita budayakan lah. Apabila lagi tempat-tempat macam tu kan, di masjid jumpa orang Assalamualaikum. Benda tu yang sangat tak pelik sebenarnya kalau nak buat. Kita nak masing-masing orang nak keluar Assalamualaikum. Salam. Itu je. Kita tak ringan je benda tu. Tak tu. Dan salam tu pula ada tiga kedudukan lah. Nabi kata ada yang nanti kita cerita tu lah dia. Kedudukan salam tu macam mana kan macam mana orang salam, kewajipan kita nak jawab salam. Jadi insya-Allah nanti kalau kita bicarakan lagi tentang salam ni, ada adab dia, ada cara-cara dia yang mungkin insya-Allah. InsyaAllah kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Selalu kita cakap kita sebarkan agama. Nak sebarkan salam pun berat Habib. Macam mana nak sebarkan agama? Allah Akbar. Kita akan kongsikan banyak lagi lepas ini. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ya Rabbi qad ghafilna wa kulluna tama'un
تدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب هداة الكون الرحيم رحمة الهادي القريب حديثك النهر العذيب جوارك الغصن الرطيب فدك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذي الفضل المؤيد جل من صلى عليه يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليه يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita cerita tentang kehebatan ataupun akhlak memberikan salam, menyebarkan salam dalam kemuliaan Al-Mustafa bersama dengan Habib Najmuddin. Habib, tadi kita dah kongsikan tadi kan betapa mudah aja dan kita menyebarkan salam tu, menyebarkan nama Allah juga di atas muka bumi ini. Jadinya mungkin Habib kalau kita nak kongsikan juga, sebab ada yang kata lelaki dengan perempuan boleh ke nak bagi salam, jawab salam. Satu, keduanya beri salam tu kan sunat, jawab wajib ni Habib. Jadinya apa yang wajib pula lagi besar. Katanya macam tu Habib. Jadi macam mana sebenarnya kedudukan adab bila kata memberi salam dan juga menjawab salam yang Habib silakan. Baik, terima kasih Kati. Para pendengar rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita disebutkan oleh Rasulullah afsyus salam bainakum, sebarkan salam di antara kamu, itu umum. Maksudnya asal kamu jumpa dengan orang Islam, baik itu lelaki, perempuan, anak kecil, orang tua, maka hendaklah kamu sampaikan salam. Dan itu yang juga diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok banyak riwayat yang menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada semua golongan. Contohnya riwayat Anas bin Malik yang Nabi jumpa kanak-kanak tengah main-main pun Nabi lalu, Nabi kata assalamualaikum, Nabi bagi salam. Kalau kita tak, kalau kita macam apa kena bagi salam kat kanak-kanak ni. Tapi begitu, subhanallah. Saya lihat kesan yang cukup mendalam dalam akhlak Rasulullah memberi salam ni. Kadang-kadang kita bila fikir balik, hebatnya Rasulullah ni punya akhlaknya bagi salam. Sebab budak-budak tu apabila contohnya kita ni imam ke, kita orang yang pergi masjid ke, orang yang pergi dengan tu, kita lalu ke budak-budak kita ni jalan, dia tengok assalamualaikum, dia tengok baiknya pakcik tu. Bagi salam. Macam dia orang akan ada kesan dalam jiwa dia, sehingga akhirnya dia pasti akan kita panggil seronok dengan macam dihargai mereka, dipanggil diambil perhatian oleh orang kepada mereka. Orang nampak mereka, orang bagi salam tu, orang sayang kat dia.
So ini mahabbah dia panggil. Tu. Begitu juga Nabi SAW disebutkan memberi salam kepada perempuan dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan Asma binti Yazid radhiyallahu anha kata Rasulullah SAW lalu kepada aku, kemudian aku tu bersama dengan teman-teman aku dan Nabi SAW bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi cakap begitu. Jadi kami pun jawab salam. Maknanya boleh bagi salam, tapi cuma dengan niat lah, kan. Nanti ada orang dia gunakan itu untuk niat yang ganggu main-main. Sebab kita salam ni adalah satu amal yang soleh, amal baik. Jadi kita bagi salam tu dengan niat untuk kita menyebarkan salam. Tapi kalau ada orang yang gunakan untuk main-main tu, itu dia masalah lah. Tapi tak salah lah sebenarnya kita bagi salam hatta kepada orang perempuan pun. Assalamualaikum, kita lalu kelompok perempuan atau ada orang perempuan lalu kita Assalamualaikum tanpa kita perlu untuk nak mengganggu kepada dia. Itu dibolehkan, tak ada masalah. Begitu juga kalau ada kumpulan contohnya bercampur antara orang Islam, ada orang bukan Islam, kita tak salah bagi salam sebab kita tujukan kepada Assalamualaikum umum. Yang orang Islam akan jawab lah, kan. Jadi itu pun dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau kita tengok dari riwayat Bukhari dan Muslim, waktu ketika mana ada perkumpulan, pada waktu tu ada orang kaum muslimin, ada orang musyrikin, ada orang Yahudi, kan. Waktu tu Nabi masuk, Nabi Assalamualaikum warahmatullahi. Maknanya Nabi salam boleh sampai begitu sekali. Jadi kalau kita masuk satu ruang yang memang ada meeting ramai pun tak salah kita bagi salam, kan. Assalamualaikum. Itu adalah satu perbuatan yang juga merupakan amalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salam ni sebenarnya yang lebih uniknya supaya kita ni faham, bahawa pendengar khususnya, adalah perkara ada kalimat yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam AS. Waktu pertama diciptakan Adam ni, disebutkan waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ini hadis yang sahih, Allah ciptakan Adam, yang mana itu disebut dalam hadis itu panjangnya 60 hasta. Itu Adam kan besar kan, diciptakan. Kemudian Allah kata kepada Nabi Adam waktu ketika Allah dah masukkan ruh, Allah mengatakan, wahai Adam, ucapkan salam kepada malaikat. Allah suruh. Dan juga dengarkanlah, nanti kamu beri salam, kamu akan dengar ucapan balasan hormat daripada malaikat kepada kamu dan juga salam hormat untuk keturunanmu. So Nabi Adam apabila diperintahkan oleh Allah, dia pun sebut Assalamualaikum, yang dia beri salam kepada malaikat lah. Maka para malaikat pun menjawab Assalamualaikum warahmatullah, kan. Maknanya dia bagi salam Assalamualaikum, malaikat menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi maknanya kalimat salam tu dah sejak Nabi Adam lagi. Bukan ni Bukannya baru sekarang bagi Nabi Adam. Maknanya Allah yang ajarkan untuk memberi salam tu dan dibalas oleh para malaikat. Jadi bermakna saya faham apabila kita beri salam kepada orang lain pun, yang akan sertai salam itu dan menjawabnya adalah malaikat. Masya Allah. Sebab ialah atuk kita, Nabi Adam bagi salam, malaikat yang jawab. Jadi kita beri salam walaupun kepada orang, malaikat pun akan doakan kita juga. Subhanallah. Jadi untungnya orang yang menyebarkan salam ni. Dan hati kalau kita tengok Nabi SAW ketika sampai dekat Madinah, apa ucapan ulung Nabi SAW? Kalau mungkin ada orang kata, mungkin Nabi sampai ni Nabi akan cakap, marilah kita macamlah kalimat yang berat lah, kita panggil hebat lah. Jangan kita menyekutukan Allah, marilah kita menjauhkan berhala, marilah. Mungkin kita anggap macam tu kan. Sebab tu yang dinantikan kalimat ulung Nabi ini bukan hanya orang yang beriman, hatta orang-orang Yahudi, orang musyrikin dekat situ. Yang dekat Madinah ketika itu. Apa dia? Apa nak cakap? Apa yang Nabi nak sampaikan ni? Dan mereka mungkin bagi anggapan orang-orang bukan Islam itu mesti ni Nabi nak condemn kita ni. Ya, mestilah. Sebab Nabi bawa agama Islam. Mereka ni menentang Islam, mereka ni bukannya agama tauhid. Pasti Nabi akan cakap pasal kita, jangan ikut orang ni. Tiba-tiba Nabi, ucapan yang awal Nabi kata, ya ayuhan nas, wahai manusia. Nabi letakkan semua manusia. Afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wa nasuniyam tadkhul jannah bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam, beri makan,
kepada orang miskin. Dan bangunlah kamu solat di waktu malam sedang manusia tidur, kamu masuk syurga dengan saudara. La ilaha illallah. Itu awal yang Nabi. Maksudnya keutamaan tu adalah menjaga hubungan di antara manusia tu. Sebarkan kesejahteraan, kebaikan, salam Bagi makan. bagi makan. Baru solat. Satu malam. dalam riwayat lain wasilur raham, sama silaturahim. Mana 3 perkara untuk manusia, seolah-olah satu untuk Allah. Bukanlah makna kita membelakangkan, tidak. Akan tetapi maknanya inilah yang kamu sebenarnya paling mencabar untuk kamu nak jaga. Sedangkan untuk kamu jaga hubungan dengan Allah, insya-Allah kalau kamu betul-betul beriman, kamu tak ada masalah untuk nak berlakukan ibadah. Dan saya lebih suka juga hadis tu, saya macam ni Yati ya. Nabi kata sebarkan salam, maknanya buat baik kat manusia lah, sayang kat manusia, bagi makan, buat bantu apa yang susah, tolong, bantu sambung silaturahim dengan keluarga. Kemudian baru solat. Kenapa solat malam tu kat belakang? Sebab kita ni kadang-kadang dah buat baik dah, salam kat orang, bagi salam, jumpa mesra dengan orang. Lepas tu orang susah kita tolong, orang miskin kita bagi makan. Lepas tu keluarga kita buat baik. Tapi kadang-kadang ada yang kita buat, orang tak buat baik kat kita balik. Ada orang dia tak pandang balik kebaikan tu. Kadang-kadang dia tak hargai pun kat kita. Kadang-kadang tu macam kita, aku buat baik, dia tak hargai, tak terima kasih, tak pandang, tak ni lah. Jadi kenapa solat tu letak belakang? Kerana janganlah kamu heran dah dia orang tak nak terima kasih ke, nak balas balik ke, nak tak balas salam ke, mereka tu hargai apa yang kamu sedekah dan beri ke, itu jangan kamu risaukan. Itu tak penting. Kalau kamu rasa itu yang akan buat kamu frust, kamu macam tu, kamu mengadu kepada Allah. Wasalul laili wan nusnya. Kamu bangun malam mengadu kepada Allah. Jangan beri cokok kat orang. Sebab betul sebenarnya kita tidak akan pernah puaslah dengan apa yang kalau tu memberi. so mengadu kepada Allah, ya Allah aku dah buat dah baik tapi orang tak ada pun, engkau lah ya Allah yang maha membalas. So mengadu malam tenang kita. Kalau tidak memang tak tenang lah kita, last kita frust, kita tak buat baik dengan orang dah kan. Kita letak kat ujung supaya kita ingat. Kita ada yang itu yang paling besar tu. Yang itu tempat mengadu kita, itu tempat kita punya ketenangan kita. InsyaAllah jadi macam itulah. Tapi mula dia adalah dengan kita memberi salam. Nabi berikan panduan kepada kita, tapi cuma kadang-kadang tu kita kata siapa nak mula dulu. Kadang-kadang kita pun, bukanlah saya kata kita siapa yang boleh mula dulu baik, tapi Nabi bagilah panduan. Sebab apa? Supaya tak jadi kacau bilau. Nabi SAW kata yusallimu saghir alal kabir. Ini akhlak. Kalau orang muda jumpa orang tua, kalau boleh orang muda itulah mula salam. Kan? Barulah nampak hormat tu. Walaupun kadang-kadang orang tua tu bagi salam dulu. Tak apalah, itu makna orang tua tu pandailah, dia nak lebih mulia lah. Mulia. Kata mulia. Tapi kalau tidak, wahai yang muda, kamu mulakan salam dulu. Itu yang pertama. Wal maru ala qaid. Dan yang keduanya adalah orang yang melalui satu tempat daripada orang yang duduk-duduk. Orang tengah duduk-duduk, kita lalu. Kita yang lalu ni bagi salam. Bukan orang yang duduk tu bagi salam. Bukan masa bukan salah dah dia bagi salam. Tapi kalau kita lalu tu, kita bagi salam, itu lebih utama. Adabnya begitu. Yang ketiga adalah wal qalilu 'alal katsir. Kalau ni kelompok kecil, ni kelompok besar, maka yang kecil ni yang bagi salam kepada kelompok besar. Salah satu hikmahnya ialah kita bagi salam, dia jawab tu lebih banyaklah kita dapat kan. Mungkin seorang bagi salam tapi yang jawabnya ramai. Jadi yang sedikit beri salam kepada yang ramai. Itu disebutkan dalam riwayat Bukhari. Cara paduan siapakah yang lebih utama untuk memberikan salam dalam situasi-situasi seperti itu. Itu belum lagi kita bagi salam, tiba-tiba orang tak jawab ataupun orang jawab tak dengar. Macam mana tu Habib kan? Kita akan dapatkan jawapan tu sebab kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. As-salatu wassalam, 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 salamullah ala rasulillah, salatullah
manfaat berbagai segmen rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, inspirasi euforia Islami. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Kita kembali bersiaran menerusi rancangan kemuliaan Al-Mustafa untuk perkongsian kita pada hari ini tentang sebarkan salam bersama dengan Habib Najmuddin. Habib, kita kongsi lagi perkongsian tadi kan. Habib kata beri salam, macam mana adabnya, siapa kepada siapa. Tak kisah sebenarnya mana satu, tapi yang lebih baik, begitulah maknanya orang yang sedikit kepada yang lebih ramai, lebih muda kepada yang lebih tua. Tapi kalau orang tua memberi salam terlebih dahulu, itu adalah satu kemuliaan sebenarnya. Habib, nak tahu juga antara bagaimana salam dan menyambut salam tu. Ada orang kata beri Assalamualaikum, jawapannya bagaimana yang lebih baik, jawapan-jawapan yang lebih baik tu, Habib. Baik, Masih Hati, bagus sebabnya dalam Al-Quran Allah SWT sendiri menyebut tentang keutamaan untuk kita ni menyampaikan salam dan menjawab salam. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-86 Allah berfirman, wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw radduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Dan apabila kamu diberikan salam penghormatan dengan sesuatu ucapan yang salam, maka balaslah penghormatan itu ataupun salam itu dengan balasan yang lebih baik. Jadi Allah perintahkan macam itu. Anjuran dari Allah, kalau orang beri salam kepada kita, ucapkan penghormatan kepada kita, maka balaskanlah yang lebih baik daripada itu, atau paling kurangnya sama seperti mana yang diucapkan. Kan? Sesungguhnya Allah sentiasa menghitung tiap-tiap sesuatu. Jadi setiap satu itu ada nilai. Jadi caranya adalah kalau orang beri salam kepada kita, sekurang-kurangnya sama balasan dia. Kalau sekiranya kita balas lebih baik, maka dianya adalah lebih baik. So ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, disebutkan waktu itu. Kemudian waktu ketika Nabi SAW mengucapkan Assalamualaikum. Jadi minta maaf, seorang lelaki itu dia datang, dia ucap salam kat Rasulullah, Assalamualaikum. Maka Nabi SAW menjawab salam tersebut. Dia tak sebutlah spesifik Nabi jawab macam mana, tapi maknanya Nabi jawab. Kemudian Nabi sebut 10, Nabi kata Asyarah, Nabi kata. Dan lelaki itu datang jumpa Rasulullah, dia kata Assalamualaikum. Nabi pun jawab salam dia. Kemudian Nabi kata, dia orang tu duduk, Nabi kata 10, Nabi kata. Okey. Kemudian datang orang lain, datang jumpa Rasulullah, dia pergi salam kat Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi pun jawab salam dia. Kemudian dia duduk, Nabi kata 20, Nabi kata. Kemudian datang seorang lagi, dia pergi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun jawab salam dia. Kemudian dia duduk, Nabi kata 30. Kan? Jadi kemudian sahabat tanya apa maksud dia 10, 20, 30. Kata Nabi, apabila dia bagi salam Assalamualaikum, dia dapat 10 ganjaran. Tapi kalau dia tambah warahmatullah, dia dapat 20 ganjaran. Kalau dia tambah wabarakatuh, dia dapat 30 ganjaran. So nilainya berbeza dengan sebaik mana salam yang tu ditambah-tambah baik, maka akan bertambahlah ganjaran dia. Ini hadis riwayat Abu Dawud yang disebutkan peristiwa datangnya orang-orang yang memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu bermakna kalaulah boleh kita beri salam tu dengan sempurna, alangkah baiknya. Tapi sekurang-kurangnya kita berikan salam, dan orang yang mendapatkan salam tersebut, diberikan salam tu, jawablah yang lebih baik daripada itu. Allah dalam ayat tu, dalam Quran dari surah An-Nisa tu, Allah dahulukan jawablah yang lebih baik, atau itu pilihan kedua, second choice, bukan first choice. Maksudnya second choice barulah, atau sekurang-kurangnya sama. Maknanya lebih baik dulu? Ya, lebih baik dulu. Maksudnya kan. Jadi kalau kita Assalamualaikum, kita Waalaikumsalam warahmatullahi. Paling kurang lah, itu dah lebih baik lah. Tapi kalau kita jawab full, lagi bagus lah. Tapi kalau dia cakap Assalamualaikum warahmatullahi, sekurang-kurangnya kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan Waalaikumsalam saja. Lagi rendah. Kan, warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya kita jawab yang sesempurnanya. Itu yang disebutkan dalam riwayat. Maknanya kita akan dapat sempurna daripada Allahumma salli ala Muhammad, dia punya ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Baik, itu
apabila kita kata melihat Nabi kita Muhammad SAW ini dalam kita panggil menyebarkan salam ni, luar biasanya Nabi SAW ni kita sebut. Sehingga para sahabat ni kalau jumpa dengan Nabi SAW dan Nabi beri salam dengan dengan cara Nabi pula bagi salam tu dengan ucapan yang lemah lembut. Itu adab salam lah. Sebab minta maaf lah kadang-kadang tu kita bagi salam tapi dia punya kasar tu lain macam juga. Tapi bagi salam lah. Bagi salam dulu. Jadi ini marah ke salam kan? Tapi sebenarnya salam tu mendatangkan kesejahteraan, kebaikan. Maka kita kena dengan nada yang baik lah. Dan yang kedua ni dengan sebutan yang betul. Yati yang minta maaf, kita kadang-kadang tu dah terjadi macam satu ucapan kita panggil apa? Ucapan kita melayukan lah, ataupun kita jadikan dia ucapan sembang-sembang kita, bukan ucapan yang betul dalam kalimat. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum kan. Hatta kalau kita tulis pula kadang-kadang askum, akum. Jadi walaupun ialah kita kata ini bukan saya, dia singkatan short form dia, sebenarnya dia sampaikan ada salam yang lengkap. Tapi alangkah baiknya kalau kita boleh tulis pun sempurna, sebut apatah sebut lagi pun apatah lagi kan. Jadi kadang Assalamualaikum, Assalamualaikum pun ada juga boleh kan. Jadi kita tak betul kita punya yang salam jelas tu. kum dia je. Kum je. Jadi maknanya tak sempurna lah kita punya kalimat yang kita ucapkan tu. Jadi kita kena betul, itu adab kita memberi salam. Kemudian salam yang betul, dan ini ada orang yang disalah faham. Dia kata dalam Quran Allah SWT sebut ketika mana nanti ahli syurga masuk syurga, maka mereka akan berkata salamun alaikum. Maknanya secara nakirah, salamun alaikum, dia tak ada assalam. Kenapa Quran sebut salamun alaikum, tak ada alif lam? Jadi sebab di sana apabila disebut salamun alaikum, kerana dia tak macam di Malaysia, di apa namanya, di dunia ni kita cakap assalam ni kita menyebut nama Allah. Kat sana bukanlah dia tak sebut nama Allah, tapi maknanya dia nak ucapkan satu kesejahteraan yang lebih umum kerana keuntungan yang begitu besar, kerana mereka ni lulus ujian kehidupan dekat dunia ni. Masuk syurga tu. Masuk syurga. Jadi bukanlah itu sebagai dalil, kita bagi salam ni salah. Tengok Quran dia sebut salamun alaikum. Kita kena bagi orang sama macam tu, salah. Sebab Nabi sendiri ajar kita untuk bagi assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan bayangkan Yati punya hebatnya salam ni, sehingga dia menjadi rukun di dalam solat dan penutup kalau solat kita. Jadi kita kata maknanya hebatnya kedudukan salam tu. Jadi apabila kita ucap assalamualaikum warahmatullah, maknanya kita telah pun menutup solat kita itu dengan salam, dengan doa kesejahteraan, dengan salam kebaikan. Maknanya hebatnya salam tu. Yang keduanya ialah nak bagi tahu tentang rukun solat tu. Salam tu ada rukun qauli yang kita kena sebut betul nanti. Kalau kita sebut tak betul, tak sah solat kita. Contohnya assalamun alaikum, tak ada tak ada, tak sah. Atau kita tak sebut dalam hati je, pun tak sah, sebab dia rukun qauli kan, kita sebut. Jadi macam itulah kita bagi salam kat orang, kita kena sebut. Dan tadi Yati kata kita bagi salam tak jawab dalam hati, boleh tak? Tak boleh. Jawab dia pun memang kena sebut juga. Dia kena sebut, kecuali kalau sekiranya tadilah orang kacau-kacau, orang main tu yang akan mendatangkan fitnah. Dia boleh untuk jawab dalam hati supaya tidak mengundang fitnah yang lebih besar. Itu ada sebab. Tapi pada dasarnya, asasnya, adabnya, apabila diberi salam, hendaklah kamu jawab juga salam tu dengan jelas. Begitu juga orang yang beri salam tu kena jelas dan betul. Itu adab yang kita kata apabila kita beri salam. Cuma saya nak tambah sikit je, iaitu di antaranya menjadi satu kebiasaan para sahabat dan juga Rasulullah sendiri, iaitu apabila bertemu dan beri salam, kalau dia adalah sama jenisnya dan juga mahram, adalah dengan kita panggil bermusafahah, dengan bersalaman, berjabat tangan. Berjabat tangan tu sebagai isra lagi lah. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Tidaklah dua orang Islam itu bertemu kemudian berjabat tangan, salaman, maka dosanya akan diampuni sebelum mereka berpisah. Masya Allah, dapat keampunan Allah lagi. Assalamualaikum. Wassalam.
Jadi saya nak ingatkan, boleh tak kalau pendengar kepada kita sebagai penutup ni, saya tengok bagus dah, amalan tu bagus. Sebenarnya selawat kepada Rasulullah tu bagus. Sebenarnya selawat tu pun termasuk dalam amalan kita nak masuk masjid, nak buat permulaan kita tu. Kalau kita kata apa, nak bersalaman, selawat tu bagus. Tapi mulakan salam dulu, hati. Kadang-kadang tu jumpa kita tak bagi salam, kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, selawat tu dapat pahala. Tapi keutamaan sebenarnya dalam masa pertemuan itu adalah salam. Assalamualaikum lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Ini yang jadi dah jadi pula jadi terbalik. Kebiasaan pula. lain Kebiasaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tempat tu yang utama tu kita tinggal. Iaitu memberi salam. Jadi apabila kita bersalaman, bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Selesai dua perkara dalam satu masa. Mudah saja kan. Allahu akbar, masya-Allah. Cumanya satu lagi saya tadi nak tanya soalan juga pada Habib kan. Macam mana kalau orang kadang-kadang dalam kenderaan Habib, dalam kereta tapi kenal sama mereka, mereka tak bagi salam assalamualaikum, tapi mereka angkat tangan je sebagai isyarat. Adakah itu juga diterima? Baik, itu sebagai satu kita panggil kemesraan di antara keduanya. Kalau kita boleh untuk sebutkan, walaupun sama ada dengar atau tidak, tapi dengan isyarat tu kita jangan angkat saja, tapi sebut Assalamualaikum. Mungkin kita kata dia tak dengar sama ada kita turunkan tingkap atau tak, sebab kita pun masa tu tiba-tiba je jalan kan. Kita pun berjalan. Takkan kita nak berhenti pula ya. Nanti orang jam, mereka marah kan. Jadi kita tapi kita kena sebut. Itu jadi bagus highlightkan ni. Sebab biasanya orang akan angkat tangan, okey itu bagus sebagai isyarat. Kita kata kita tanya macam seolah-olah kita bagi isyarat, bagi salam lah. Atau kita bertegur sapa, menyapa. Tapi alangkah baiknya kalau kita iringi dengan ucapan tu, Assalamualaikum. Tapi kita sendiri dengar, mungkin dia tak berapa dengar. Tapi orang tu faham orang ni bagi salam. Dia pun jawab daripada tu, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita jadikan itu satu kebiasaan kita sekarang. Kan kita budayakan. Maksudnya kalau orang angkat tangan, kita anggaplah dia beri salam pada kita. Kita jawab salam, boleh ke? Boleh kan? Boleh sebab apa, kita mendoakan. Sebab itu tidak ada satu kita panggil limitation ataupun kekangan untuk kita nak menjawab ataupun memberi salam. Syaratnya bukannya kena dengar macam tu. Tak semestinya syarat dia. Masya-Allah, malaikat mendengar, menjawab soalan. soalan. Orang kata kalau apa namanya, di antara yang boleh kita mencuri adalah salam. Curi lain tak boleh, salam boleh. Contohnya orang tu bagi salam ke orang belah sana, orang lain. Dia jumpa kawan, Assalamualaikum kat sana. Kita kat sini, Waalaikumsalam. Padahal bukan ke kita. Ya, kita curi salam. Oh, boleh. Boleh. Masya-Allah. Ini boleh. Masya-Allah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Banyak ilmu kita dapat pada malam ini, walaupun hanya sekadar kita nak belajar tentang sebarkan salam akhlak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepas ni beri salam lepas solat tu jawab salam pula orang sebelah. Macam manalah Habib? Bagi salam dia menjawab solat. Kalau dia dah selesai solat tak apalah. Kalau tak janganlah. Kan batal solat. Allahu akbar. Tapi terima kasih banyak Habib untuk perkongsian pada hari ini, pencerahan yang sangat baik, ilmu yang sangat besar sebenarnya untuk kita sama-sama menyebarkan salam dalam kehidupan kita. Mulakan pada hari ini. Kalau tak kita, siapa tahu lagi. Kat Malaysia lagi mudah kan Habib, kita nak kenal orang Islam tu, wajahnya wajah Melayu, Islam lah tu. Kan mudah sangat untuk kita sebarkan salam. Terima kasih banyak. Sebenarnya kadang-kadang tu malu juga kalau pergi minta maaf kat Gasim minyak. Kadang-kadang orang Bangladesh tu tengok kita pakai jadi dia bagi salam kat kita. Masya-Allah. Kan? Dia dulu cepat bagi salam. Ya Allah, malu kita tadi. Kena belajarlah, kena membudayakan kan Habib kan. Mulakan hari ini, bila lagi kalau bukan hari ini. Terima kasih banyak Habib untuk perkongsian. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sallu ala khairin nabi Ahmad al-Mustafa. Sallu ala khairin nabi Ahmad al-Mustafa. Sallu ala
inspirasi.